Sekarang kita akan teruskan dengan segmen berikutnya untuk komentar SPM. Kita akan lihat kepada tajuk pada hari ini, Hari Penduduk Sedunia, dan kita akan bersama dengan Tuan Irwan Nazif Mahfud, iaitu Pengarah Bahagian Pendidikan, Kependudukan dan Keluarga LPPKN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Waalaikumsalam Irfan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita nak bercakap berkenaan Hari Penduduk Sedunia. Okey, ramai yang tak tahu berkenaan dengan Hari Penduduk Sedunia. Saya rasa eloklah mukadimah kalau Tuan boleh kongsikan terlebih dahulu. Silakan. Okey, terima kasih. Okey, pertamanya Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat Hari Penduduk Sedunia lah kepada selamat pagi Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia umumnya. Kalau ikutkan tarikh, sebenarnya sambutan Hari Penduduk Sedunia ini adalah semalam 11 Julai 2023. Kalau ikutkan pada 11 Julai pada 11 Julai setiap tahun seluruh negara akan sambut sambutan ini, iaitu Hari Penduduk Sedunia, di mana kalau ikutkan sambutan ini telah disambut di peringkat international, di peringkat antarabangsa bermula daripada tahun 1989 lagi. Kalau ikutkan sejak daripada 1989, banyaklah setiap tahun United Nations akan memperkenalkan setiap tema-tema yang berasingkan untuk didiskuskan, untuk dibentangkan dan untuk dibincangkan, dan juga untuk beri kesedaran kepada masyarakat. Antara tema-tema yang sebelum ni yang pernah dibincangkan dan dikempenkan untuk pemakluman masyarakat adalah seperti perancangan keluarga, kesihatan, perkahwinan bawah umur, hak asasi manusia dan sebagainya. Dan pada tahun ini, tema yang telah dipilih oleh United Nations adalah mengorak kuasa kesesamaan gender, memperkasa suara wanita dan kanak-kanak perempuan bagi membuka peluang dunia tanpa batas. Itu adalah tema yang dipilihlah untuk sambutan tahun Hari Penduduk Sedunia pada tahun 2023 pada tahun ini. Tuan Irwan, boleh kongsikan juga kepada kenapa tema ini dipilih dan kita akan lihat kepada kebaikannya kepada wanita juga kanak-kanak khususnya? Okey, terima kasih Irfan. Kalau untuk makluman semua, mungkin ada yang dah tahu penduduk dunia pada tahun ini adalah lebih daripada 8 bilion orang. Dan hampir separuh daripada penduduk dunia, iaitu dalam 49% adalah wanita dan juga kanak-kanak perempuan. Kerana yang sama juga dapat kita lihat pada negara kita sendiri, pada penduduk negara kita adalah sejumlah 33 juta, di mana hampir separuh daripadanya, iaitu lebih 15 juta daripadanya adalah merupakan wanita dan juga kanak-kanak. Dan bila kita lihat komposisi wanita dan kanak-kanak itu hampir separuh daripada penduduk dunia dan penduduk negara kita sendiri, dan United Nations melihat komposisi itu adalah satu komposisi yang agak signifikan untuk kita perjuangkan, di mana bila kita lihat masih lagi terdapat isu-isu kesesamaan, ketidaksamaan gender dan juga isu-isu berkaitan pemekasan wanita lah. Kalau boleh, antara beberapa statistik yang dikeluarkan sendiri oleh United Nations, kalau mungkin boleh saya berkongsikan daripada kajian United Nations sendiri, mendapati 40% daripada wanita di seluruh negara masih lagi tidak dapat membuat keputusan berkenaan dengan kesihatan reproduktif dan juga seksual mereka. 1 daripada 4 wanita, terutamanya dalam kalangan wanita yang dari negara yang pendapatan rendah dan juga pendapatan menengah, tidak mengetahui tentang saiz bilangan anak yang sesuai untuk keluarga mereka. Lebih daripada 2/3 daripada 800 juta penduduk dunia yang tidak tahu membaca adalah wanita. Jadi bila kita lihat statistik itu adalah kita dapat lihat masih lagi terdapat isu-isu ketidaksesamaan gender dan juga pemangsasan wanita yang perlu kita perjuangkan, kerana wanita dan kanak-kanak perempuan adalah seperti yang saya maklumkan tadi, meliputi hampir separuh daripada penduduk dunia dan juga penduduk Malaysia secara umumnya. Untuk Hari Penduduk Sedunia dan temanya mengangkat antara salah satu matlamat yang dikongsikan di bawah SDG, Sustainable Development Goal, iaitu gender equality, kesamarataan gender. Cumanya di Malaysia ini kependudukannya sedikit berbeza jika nak dibandingkan dengan negara di Eropah ataupun negara Asia lain. Apakah antara cabaran yang dilihat oleh Tuan sendiri yang perlu digalas oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk memastikan agar tema ini dapat dijayakan, dan juga Hari Penduduk Sedunia ini dapat mengangkat martabat wanita dan juga kanak-kanak sekaligus melaksanakan matlamat kelima SDG ini?
Okey, terima kasih. Kalau ikutkan banyaklah aktiviti pada tahun ini sempena Hari Penduduk Sedunia, kita telah rangkakan banyak aktiviti advokasi bersama-sama kita punya rakan strategik iaitu Jabatan Perakam Malaysia, United Nations, UNFPA sendiri dan juga Universiti Malaya. Kita telah rangka pelbagai program advokasi, salah satunya adalah Forum Kependudukan yang kita jangka kita akan buat pada pertengahan bulan ini. Forum kependudukan yang kita akan bincangkan tentang spesifik tentang isu kesesamaan gender dan juga pemberkasan wanita. Antara panel-panel yang akan kita jemput adalah Ketua Perakaman Malaysia sendiri, dan kita akan jemput beberapa sebagai contoh kita akan jemput kita punya pengerusi RPKN sendiri, iaitu merupakan mantan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu Yang Berbahagia Datuk Seri Rohani Abdul Karim, dan juga Yang Berbahagia Datuk Profesor Dr. Nomah Mansur, iaitu Pengarah Social Wellbeing Research Center daripada Universiti Malaya. Kita akan kesemua pakar-pakar ini akan membincangkan, akan berdiskusi tentang isu yang berkaitan dengan Hari Penduduk Sedunia pada tahun ini, ialah kesesamaan gender. Dan dalam masa yang sama juga, pada bulan November yang akan datang, ABPKN akan menganjurkan satu persidangan kependudukan kebangsaan, dan persidangan kebangsaan ini akan diadakan pada tarikh 21 hingga 22 November. Dan pada ketika ini persidangan ini masih lagi menerima sebarang paktaran kertas kerja daripada penyelidik, yang antara salah satu tema yang kita bincangkan masa persidangan ini adalah isu berkaitan gender itu sendiri. Dan selain daripada itu, banyak usaha-usaha yang kementerian sendiri, terutamanya Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dalam mempromosi dan memperjuangkan hak kesetaraan gender ini. Supaya mungkin saya boleh kongsikan antara komitmen yang telah disahihkan oleh kerajaan melalui Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat adalah untuk menerusi beberapa konvensyen dan peringkat antarabangsa. Antaranya adalah konvensyen mengenai hak kanak-kanak dan juga konvensyen hak asasi, konvensyen mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Itu adalah antara konvensyen di peringkat antarabangsa lah. Dan sebagai contoh antaranya, pada tahun 2004 telah tertubuhnya satu jawatankuasa kabinet dalam kesesamaan gender bagi menangani isu-isu gender ini. Kemudian seperti mungkin ada antara kita yang maklum bahawa di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat sendiri ada satu agensi yang kita yang dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Wanita. Di Jabatan Pembangunan Wanita akan menganjurkan program-program pemungkasan wanita dan kanak-kanak perempuan. Tuan Irwan, selain daripada kita melihat kepada dasar dan juga aktiviti yang dilaksanakan oleh ABPKN untuk kita mempromosikan dan mempertabatkan wanita juga kanak-kanak, apa lagi yang perlu kita faham secara ringkasnya kepada mereka di luar sana untuk sentiasa melihat kepada golongan wanita dan kanak-kanak ini diangkat martabatnya dan sekaligus kita dapat hidup dalam keadaan yang penuh harmoni? Silakan. Okey, terima kasih Irfan. Seperti saya maklum tadi, macam wanita ni komposisinya adalah, wanita dan kanak-kanak ni komposisinya adalah besar, hampir separuh daripada penduduk negara kita. Kalau kita dapat pelaburan yang sepatutnya, kalau komposisi agak besar ni sudah pasti banyak return atau pulangan yang kita akan dapat. Kalau untuk melihat salah satu indikator yang kita lihat untuk mengkaji jurang kesesamaan gender ini adalah yang kita panggil sebagai indeks jurang gender Malaysia yang dibangunkan oleh Jabatan Perakam Malaysia sendiri. Kalau ikutkan skor indeks jurang gender Malaysia pada tahun 2021 adalah 0.7, di mana skor maksimum dia ada 1. Skor antara 0 hingga 1. Kalau 1 bermaksud tiada jurang antara wanita dan lelaki. Jadi bagi skor Malaysian Gender Gap Index pada tahun 2021 adalah 0.707, di mana skor ini telah meningkat daripada 0.697. Itu saya lihat adalah satu perkembangan yang positif lah, di mana kita lihat semakin skor itu semakin meningkat, di mana semakin menghampiri 1, dan mungkin skor jurang itu akan lebih
jurang antara lelaki dan wanita akan lebih menipis lagi pada tahun hadapan sekiranya langkah-langkah intervensi dan promosi yang digerakkan oleh kementerian, melalui Kementerian Perhubungan Wanita dan Keluarga dan Masyarakat diaplikasikan di peringkat masyarakat umum. Okey, baik, terima kasih Tuan Irwan bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Hari Penduduk Sedunia. Semoga program ini dapat meningkatkan kesedaran kita sebagai masyarakat Malaysia untuk mengangkat martabat wanita dan juga kanak-kanak di luar sana. Betul. Terima kasih lagi sekali.